Selamat siang dan ketemu sekali lagi dalam channel Belajar Matematik Om Zaimus. Jadi pada hari ini kita masih lagi membincangkan topik pemfaktoran bab 2 Matematik tingkatan 2. Baik, sebelum ni kita telah belajar pemfaktoran 2 sebutan dan pemfaktoran 3 sebutan. Jadi pada hari ini kita akan belajar pemfaktoran 4 sebutan. Jadi kalau pemfaktoran 4 sebutan ialah seperti dalam contoh. Baik, kita tengok contoh. Ini sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga dan sebutan keempat. Ini yang dikatakan 4 sebutan. Jadi cara untuk memfaktorkan, kita terus saja tengok contoh A. Baik, yang pertama kita bahagikan kepada dua bahagian. Maknanya, katakanlah kita nak ambil ini bahagian yang pertama yang terdiri daripada sebutan pertama dengan sebutan kedua. Dan bahagian yang ini yang terdiri daripada sebutan ketiga dengan sebutan yang keempat. Jadi kita bahagikan dulu kepada dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama terdiri daripada dua sebutan, bahagian yang kedua pun ada dua sebutan sebab semua 4 sebutan. So kita bahagi dua-dua. Okey. Jadi pastikan masa kita bahagikan kepada bahagian-bahagian tersebut. Okey, kita tengok bahagian yang pertama ni. Pastikan dia mempunyai faktor sepunya. Baik. Kita tengok ada faktor sepunya tak yang bahagian ni? P tak ada sebab sini tak ada P. R tak ada, sini ada R, sini tak ada R. Jadi R tak boleh, P tak boleh. Tapi faktor sepunya ialah Q. Jadi kita boleh keluarkan Q. Okey, ini ialah kaedah memfaktorkan dua sebutan. Kalau tak faham, tengok video saya yang sebelum ini. Kita dah bincang panjang lebar tentang pemfaktoran dua sebutan. Jadi nak memfaktorkan dia, kita tulis sama dengan Q. Q sama, kita boleh keluar Q, kita buat bracket. Q kali apa? PQ, Q kali P. Q kali P, PQ. Tambah, turun tambah. Q kali apa? QR, Q kali R. Sebab Q kali R ialah QR. Itu dia caranya untuk memfaktorkan dua sebutan menjadi pemfaktoran seperti ini. Baik, seterusnya kita tengok. Kita nak faktorkan bahagian yang ini pula. Okey, bahagian yang kedua ni. Jadi tambah, tulis tambah. Okey, P tak boleh keluar sebab sini tak ada P. R tak boleh keluar sebab sini tak ada R. Yang kita boleh keluar S. Jadi kita keluarkan S. S darab berapa? PS. S darab P. S darab P, PS. S darab berapa? RS. Okey, sini tambah, tulis tambah. S kali berapa? RS. S kali R. Okey, langkah yang terakhir, kita dah dapat jawapan selepas ini, iaitu kita tengok. Okey, kita tengok bracket ni. P tambah R dengan bracket ni. P tambah R sama tak? Sama. Kalau sama, kita jadikan satu. Jadi, jawapan terakhir dia, bagaimana kita nak memfaktorkan 4 sebutan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ialah kita ambil Q tambah S. Buat bracket Q tambah S. Okey, oleh sebab ni dengan ni sama, jadi kita tulis sekali saja P tambah R. Inilah dia punya cara untuk memfaktorkan 4 sebutan algebra seperti ini. Okey, kita tengok contoh B. Okey, pertama kali kita kena buat dua bahagian. Okey, katakanlah kita ambil bahagian ni dengan bahagian ni. Okey, kalau nak ambil dua bahagian tu, pastikan setiap bahagian tu ada faktor sepunya. Kita tengok bahagian ini. Ada faktor sepunya tak? Ada, iaitu Y dengan Y. Okey, kita boleh keluarkan Y. Yang ni, bahagian ni, ada faktor sepunyanya. X kuasa 2 dengan X. Mana yang kecil? Yang kecil ialah X. Jadi kita boleh keluarkan X. Jadi nak memfaktorkan dia. Okey, kita tengok bahagian yang ni dulu. X tak boleh keluar sebab sini tak ada X. 4 tak boleh keluar sini tak ada nombor. Jadi kita boleh keluarkan Y saja. Y darab X. Y darab X ialah XY. Tolak. Y kali berapa 4Y? Y kali 4. Y kali 4 ialah 4Y. Baik. Kita tengok bahagian yang seterusnya. Okey. Tambah. X kuasa 2 dengan X. Kita boleh keluarkan apa? Kita boleh keluarkan yang kecil. X. Kurungan. X kali berapa? X kuasa 2. X kali X. X kali X kuasa 2. Tolak, turun tolak. X kali berapa? 4X. X kali 4. Okey, jawapan yang terakhir. X tolak 4 dengan X tolak 4 dah sama. Jadi kita buat bracket. Kita ambil Y tambah X. Dan X tolak 4 ni kita tulis sekali saja. X tolak 4. Itu cara untuk memfaktorkan 4 sebutan seperti ini. Baik, kita tengok soalan C. Okey, pertama kali kita bahagikan kepada dua bahagian. Okey, katakanlah saya mentam je bahagian ni dengan bahagian ni.
Okey, dua bahagian. Ni bahagian pertama, bahagian kedua. Jadi kita kena cek ada faktor sembunyi ke tidak. Okey, X kuasa 2 dengan X. Ada. Sebab X dengan X sama. Yang kecil X. Jadi kita boleh keluarkan X bracket. X kali berapa? X kuasa 2. X darab X. Tambah, tulis tambah. X kali berapa? 5X. X kali 5. Okey, kemudian yang ni. Apa faktor sembunyinya? Y. Kita keluar Y. X tak boleh keluar sini tak ada X. 5 tak boleh keluar sini tak ada nombor. Jadi kita boleh keluarkan Y. Okey, sebab ini negatif, cuba kita keluarkan negatif Y darab negatif Y kali berapa? Negatif XY. Negatif Y kali X lah. Sebab negatif positif, negatif. Y, X, XY. Tapi yang ini bukan negatif, ini ialah positif. Kenapa positif? Sebab negatif, positif, negatif. Tak boleh sini negatif. Kalau negatif, negatif dah jadi positif. Sini negatif. Jadi negatif, positif, negatif. Y kali berapa 5Y? Y kali 5. Jadi kita tengok bracket yang ini X tambah 5 dengan yang sini X tambah 5 dah sama. Jadi pemfaktoran dia ialah X tolak Y. Bracket X tolak Y tutup. Kemudian yang ini X tambah 5, X tambah 5 ni kita ambil sekali saja. X tambah 5. Inilah dia punya pemfaktoran dia. Okey, kalau tak faham kita tengok contoh D. Okey, yang pertama sekali kita buat bahagian ni dengan bahagian ni, bahagian ni dengan bahagian ni. Yang ni bahagian yang kedua, ni bahagian yang pertama. Okey, kita cek ada faktor sembunyi tak? Kalau dia tak ada faktor sembunyi, kita boleh buat ini dengan ni, sebutan pertama dengan ketiga, ataupun kita cari sebutan kedua dengan keempat. Tapi kita cek dulu. Okey, kita tengok P. Sini tak ada P. R tak boleh keluar sebab sini tak ada R. Yang boleh kita keluar Q. Ini faktor sembunyinya QQ. Jadi betul lah ni. Jadi bahagian ni betul. Jadi kita keluarkan Q kurungan P tolak R. P tolak R keluar sini. Okey, P tolak R. Q kali P, PQ. Q kali R, QR. Tolak, tolak. Betul lah tu. Dan seterusnya kita keluarkan yang mana? Okey, PW dengan RW. Kita cek ada faktor sembunyi tak? Ada. Faktor sembunyi ialah W. Okey. Katakanlah saya keluarkan negatif W. Saya keluarkan negatif ya. Okey. Kalau negatif, negatif kali apa dapat negatif? Mestilah negatif kali positif. Positif tak payah tulis. W kali apa? PW. W kali P. Negatif W kali P. Negatif PW. Okey, negatif kali apa? Positif. Negatif kali negatif. Sebab negatif, negatif, positif. W kali apa? RW. W kali R. Okey, kita cek. Dah sama belum? P tolak R, P tolak R dah sama. Jadi, pemfaktoran dia ialah kita ambil Q tolak W. Yang ini P tolak R. P tolak R. Dua kali ni sama, kita tulis sekali saja. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Jadi, kalau tak faham, tengok betul-betul. Okey, mula-mula kita agak-agak sajalah. Kita buat yang ni, bahagian ni dengan bahagian ni. Okey, cek ada faktor sembunyi tak? 39 ada. Kita boleh keluarkan CP3 yang kecil. A dengan A. Ni faktor sembunyi lah. Kita boleh keluar. B, sini tak ada B. Tak boleh keluar. D, sini D. Sini tak ada D. D tak boleh keluar. Jadi yang kita boleh keluarkan ialah 3A. Sebab 3 dengan 9 kita boleh keluar 3. A dengan A kita keluar A. 3A kali berapa dapat 3AB? 3A darab B. 3AB. Negatif. Negatif. 3 kali berapa 9? 3 kali T, 3. A kali berapa? A kali 1. 1 tak payah tu tulis. A kali berapa AD? A kali D. Okey. Kalau tak sure, kita cek. Kita darab balik. Dapat tak? 3A kali B, 3AB. Negatif, negatif. Yang ni kali ni, 3 kali 3, 9. A kali D, AD. Betul lah tu. Okey, kita tengok yang bahagian yang ini pula. Mana yang kita nak keluarkan? Yang sama. Okey, B tak boleh keluar, sini tak ada B. D tak boleh keluar, sini tak ada D. Yang kita boleh keluarkan C. Sebab dia sama. Ini kita panggil yang sama ni faktor sembunyi. 3 tak boleh keluar sebab sini tak ada nombor. Jadi yang kita keluarkan ialah C tambah C kurungan. C kali berapa BC? C kali B. C kali B, BC. Tolak, tahu tolak sebab positif, negatif, negatif. C kali berapa? 3CD. C kali 3D. Okey, sebab C kali 3D, 3CD. Jadi kita cek yang terakhir, kita cek
B tolak 3D dengan B tolak 3D dah sama. Jadi pemfaktoran dia kita ambil 3A tambah C. Tutup kurungan, seterusnya B tolak 3D. B tolak 3D. Inilah dia punya pemfaktoran dia. Jadi itu saja kita punya PDPR hari ini. Jadi hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar pemfaktoran 4 sebutan. Jadi kalau nak memfaktorkan 4 sebutan, buat seperti apa yang telah saya tunjukkan dalam contoh A, B, C, D, E. Kalau tak faham, tengok lagi video ini balik. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.